Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Pertama, banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini dengan tajuknya bila umur semakin meningkat. Bila umur semakin meningkat. Ini tahun baru, tahun 2023, bulan Januari hampir habis. Maknanya merayakan tahun baru, masih lagi terasa menyambut tahun baru dengan azam baru, matlamat baru, cita-cita baru, semua baru, dengan harapan yang baru. Apa arti bertambahnya setiap tahun baru? Ramai orang menyatakan bertambahnya tahun baru itu maka bertambah matanglah dia. Matang. Betul juga. Bila bertambahnya setahun dalam hidup dia itu, maka bertambahlah pengalaman dia. Okey, boleh jadi juga. Apabila bertambahnya setahun tahun baru, maka makin besarlah keluarganya. Dapat anak baru. Anak baru. Ya Azmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Ipoh, Perak. Wah, apa khabar Azmi? Semoga dipudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Azmi kerana sudi join atuk pagi ini. Rahmat Kerap, Assalamualaikum bang dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini tak berapa sihat sikit. Tak berapa sihat, biasalah. Alhamdulillah tu, syukur, alhamdulillah. Tahun baru, masih lagi terasa tahun baru. Lebih-lebih lagi hari ini ialah hari Khamis 26 Januari. Masih lagi bulan 1. Masih merayakan tahun baru. Ya, Rahmat Kraft. Sana banjir ke tu? Oh, sini belum banjir. Banjir dah habis dah. Cuma ada air pasang sikit lah. Tapi rumah tu jauh daripada laut. Jauh lah, agak jauh. Bagi orang yang tinggal di tepi laut, dengar kata lah. Dengar khabar air pasang besar. Pasang besar. Itulah. Kalau di sebelah Selangor ni, kalau air pasang besar menakutkan. Tapi kalau di Kelantan air pasang besar, tidaklah teruk sangat. Air tu naik. Air tu naik. Quote of the day kita hari ini, sema-sema pagi hari ini, tajuk kita hari ini ialah bertambahnya umur kita. Bila bertambahnya umur kita, biasanya kita membuat analisa keputusan bahawa semakin matang, semakin bagus, semakin cerdik, semakin tu, semakin ni. Semak tahun baru tu dengan penuh keazaman mencari ilmu Allah yang masih lagi kekurangan dalam diri kita ni tu. Atuk pun begitu juga, insya-Allah. Yang penting bukan setakat cari ilmu saja, yang penting beramal Azmi. Ilmu sikit tahu tak apa, tapi terus beramal. Kalau ilmu banyak tak beramal, tidak berarti juga. Jadi tajuk kita hari ini, bila umur bertambah, maknanya sebenarnya ialah kita semakin hampir kepada kematian. Bila umur kita meningkat, maknanya makin sedikitlah baki baki dalam akaun bank. Katakanlah duit kita itu ada 10,000 dalam bank kan. Bila kau ambil 1,000, ada 9, kau ambil lagi 1,000, ada 8, kau ambil lagi 1,000, ada 7. Tapi dari segi umur ni kita tak tahu baki umur kita berapa. Kita tak tahu. Cuma kita lalu je. Kalaulah kita tahu umur kita ni berapa, ramailah orang beribadat. Ya Arin. Ustaz nak pendapat. Ada yang dengar orang cakap kat TikTok. Ustaz nak tanya pendapat. Ada saya dengar orang cakap TikTok. Panggil Atuk Arin. Panggil Atuk. Selamat tahun baru Tok dengan penuh keazaman. Ya, selamat tahun baru penuh keazaman. Salam Tok, diberkati dunia akhirat. Ya, salam.
Tok, terima kasih. Atuk pakai baju putih, tak nampak. Tak nampak. Tak nampak ah. Oh, tak nampak. Assalamualaikum Tok. Ya. Azmi. Ya Azmi. Assalamualaikum Tok. Semoga memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Kalau belajar diploma dan degree lain, kerja bidang lain, berdosa sebab tak amalkan ilmu itu. Oh, itu tak masuk dalam hukum fiqh buat berdosa. Kalau kau belajar engineer, kamu dah akan jadi tukang masak. Itu hal dunia, bukan soal ibadat. Tapi kalau kau belajar solat maghrib, tiba-tiba kau buat solat subuh 2 rakaat, tak boleh lah. Sebab dia benda tu tak sama. Macam tu. Tak adalah, itu hal dunia semua. Hal dunia tak ada kaitan dengan amal ibadah kita di akhirat. InsyaAllah. Itulah jawapannya hari ini. Don't worry. Don't worry. Jangan risau. Teruskan. Azmi, ya belum tentu. Lagi tu umur, ini kalau Allah nak ambil, dia saat kita belum bersedia lagi. Itulah. Itu yang paling menakutkan. Kalau kita sedar umur kita ni akan habis bila. We don't know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi dari segi peningkatan umur kita, menggambarkan kita semakin hampir. Allah tahu kita semakin hampir kepada kematian, kepada habisnya usia kita. Baki kita semakin sikit, semakin sedikit. Itu hakikatnya. Jadi dalam soal bual bicara hari ini, usia bertambah tapi amal tidak bertambah. Ini yang atuk nak kongsi bersama dengan anda semua ini, dengan muslimat, mukminin mukminat. Usia bertambah tapi amal tidak bertambah. Ini yang merugikan. Merugikan. Jangan tunggu sehingga tidak ada lagi usia. Terima kasih Tok. Sama-sama. Sama-sama. Kalau hiring engineer, kemudian nak buat erti canai, proceed. Go ahead. Yalah, ya Saudia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Tok Haji. Pagi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Salam. Seronok dengan Tok. Beri pengatan yang baik. Assalamualaikum. Ron. Lama tak nampak Ron. Assalamualaikum Tok. Salam. Saya tak tahu berapa balance usia, tapi syukur hari ini masih bernafas. Sama lah kita. Sama. Kalau semalam dah tak ada. Tak ada dalam live ni. Tapi hakikatnya, Ron, hakikatnya kita semakin kurang. Umur kita semakin kurang. Itu hakikatnya. Haji, tolong doakan saya diceraikan talak 3. Mentua halau dari rumah, doakan saya dan anak-anak. Allahu Akbar. You pergi ke rumah, pergi ke rumah pula. Pergi ke pejabat kadi. Pergi ke cari karat susu, pergi ke pejabat kadi buat perbincangan. Apa ulasan daripada pejabat kadi? Jangan buat keputusan sendiri. Sebab soal nikah ini adalah soal bukan sahaja dari segi soal syariah, tetapi soal undang-undang negara. Kita ada undang-undang. You bawa anak-anak pergi jumpa kadi. Pergi jumpa kadi yang terdekat dengan karat kat mana. Pergi berbincang, buat berbincang. Ya Azmi, kita hendaklah sentiasa bersedia di saat kita selalu hidup ini. Amin. Cantik, betul lah tu. Betul sangatlah tu. Ya tu. Sejak umur bertambah, saya risau. Amalan saya kurang. Allahu Akbar. Kena risau. Bukan saja amalan tidak bertambah. Adakah amalan kita itu diterima? Itu lagi satu hal. Satu hal. Sebab itulah setiap kali kita solat, setiap kali kita bersedekah, setiap kali kita puasa, setiap kali kita buat ibadah, maka kita kena ada hadir dalam hati kita. Ya Allah, terimalah ibadatku ini, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya ibadatku tidak sempurna, solatku tidak sempurna, Ya Allah, tidak khusyuk. Tapi terimalah ibadatku hari ini. Setiap kali selepas solat. Ya, setiap kali lepas solat. Ataupun puasa, Ya Allah, terimalah ibadat puasa. Masa selepas buka puasa ni. Ya Allah, terimalah ibadat puasaku, Ya Allah. Tak sempurna puasaku hari ini. Merendah diri dengan Allah. Allah suka. Hambanya berbuat demikian. Begitu juga sedekah. Ya Allah, aku sedekah sekadar aku mampu dan ikhlas, Ya Allah. Sikit sangat. Tapi terimalah sedekahku ini, Ya Allah. Kena minta dengan Allah macam tu. Serai terbayar seksaan. Amin. Alam barzah. Allahu Akbar. Itu yang menakutkan kita. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya, Sari. Sari, apa khabar?
Ina apa khabar? Carrot susu. Allahu Akbar. Pergi jumpa kadi carrot susu. Selesaikan secara undang-undang. Kita ada undang-undang. Bukan setakat cerai saja tahu. Dia ada lagi masalah nafkah. Masalah harta sepencarian. Banyak tu. You kena pergi jumpa jabat kadi. Selesaikan. Allah nak uji banyak sangat ujian dalam hidup. Iaitu hidup ini ujian. Setiap nafas itu ujian. Hidup itu ujian. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Shima, apa khabar? Apa khabar Intan? Intan Kamaria. Assalamualaikum jemaat yang disayangi Allah. Dan lama jom live, lama tak join live tu. Dirindui Rasulullah SAW. Hei, lama ke? Rasa semalam ada. Baik Ji. Baik Sari. Baik je, alhamdulillah. Baik, sehat-sehat sama. Betul tu, ujian bertubi-tubi. Usia bertambah tapi amal tidak bertambah. Cuba fikir. Kita boleh chat sendiri. Tak payah tunggu orang bagi tahu. Tak payah orang lain tunggu kita. Apabila birthday, apabila masuk happy birthday to you, kita penuh. Allah, ibadat aku tak bertambah. Duha, aku tak pernah buat duha. Hari ini buat duha. Allahu Akbar. Tahun 2023 buat duha. Cantiknya ya Allah. Syukurnya ada dapat hidayah. Sempat aku buat duha. Kalau mati tahun lepas, tak buatlah duha. Hari ni buat bicara dengan atuk. Sempat buat duha. Ya, nenek cantik. Assalamualaikum tu. Pagi. Siapa yang tak buat duha lagi, tolong buat duha. Buat duha. Buat solat duha. Ya betul tu. Sebab tu ingatan tu diberi. Usia bertambah tapi amal tidak bertambah. Begitu juga anak-anak cucu kita sambut birthday. Happy semua. Oi, cucu ke anak kita dah boleh bercakap. Anak kita dah boleh tu boleh ni. Anak kita boleh baca Quran ke? Anak kita boleh solat ke? Anak kita tahajud pagi tadi tu. Alhamdulillah amal baru. Tahajud mesti orang yang selalu buat tahajud. Allahu Akbar, hebatnya orang itu. Itu orang terpilih. Jadi siapa yang belum buat tahajud, dia belum dipilih oleh Allah. Jadi bagaimana untuk dipilih tu? Maka dia dikejutkan awal pagi. Dikejutkan. Kejut macam mana? Nak kencing ke? Terkejut ke? Dihambat rimau ke? Bila bangun saja, terus mengambil wudu. Terus mengambil wudu. Itu cara dia. Rahmat. Ya tu, hidayah perlu cari sendiri. Bukan menunggu hidayah datang. Hidayah milik Allah. Ya, terpilih tu. Orang terpilih. Syukurlah. Sama juga duha. Kalau tahajud susah. Kena bangun pagi mengantuk semua. Duha tak buat juga. Buat tahajud bukan terkejut. Lain macam Intan. Intan sihat ke? Rumah sihat? Nenek sentiasa bersyukur dan reda setiap ujian. Itu yang penting. Syukur, reda dan sabar. Sabar. Saya insan yang hina tu. Di mata Allah, semua kita ni insan yang hina. Tak ada apa pun. Dipilih tapi tak hargai. Aduhai rugi katuk. Memanglah. Orang yang telah dipilih bangun pagi terkejut. Terkejut itu macam-macam terkejut. Ada juga orang tiba-tiba bangun buka mata apa semua. Bangun terus pergi solat. Rugi orang yang bangun. Ramai orang yang bangun pagi tapi tak buat tahajud. Ya, Tok Mat nak minta tips sikit pergi umrah. Wah, Intan Kamaria pergi umrah. Alhamdulillah. Tips secara ringkasnya, tips nak pergi umrah. Pastikan exercise sikit kat rumah ni. Biar ada exercise sikit. Sebab sana umrah tu dia ada tawaf. Dia ada syair. Kan? Ada tawaf syair. Kemudian pastikan duit yang kita bawa tu benar-benar bersih. Suci. Kena bekal kita bawa. Dan yang lebih penting sekali ialah niat kita. Nawaitu lillahi ta'ala. Kita nak pergi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Inna hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarikalah. Itu boleh. Dari segi hafal-hafal doa tu kalau tak ingat pun tak apa. Kalau masa tawaf tu apa-apa pun boleh. Baca ya karim pun boleh. Tapi jaga perbuatan. Umrah ni perbuatan. Pastikan perbuatan dan hati. Hati kita kena jaga. Hati kena jaga. Itu tip lah lebih kurang. Selagi ada kudrat, buatlah umrah 3 kali ke 1 hari. Buatlah. Buat sendiri. Kalau grup tak pergi, ambil taksi pergi je lah. Pergi di Mekot. Mekot dekat ambil taksi. Terus ataupun ada bas. Sana senang, ada bas.
Umrah, mikot. Dia kata macam tu. Oh, saya seorang. Pergi naik je lah. Naik, ramai-ramai pergi. Supaya mikot. Kemudian turun bas. Selepas solat sunat 2 rakaat. Di mikot Ali, Bait Ali. Naik bas, terus bertasbih. Labbaik Allahumma labbaik. Dalam bas tu mula-mula kuat lah. Lama makin pelan. Sampai Kaabah masuk buat tawaf. Kemudian lepas tawaf masuk syair. Lepas syair tahlul. Habis satu umrah. Macam tu lah. Ya, Hamidah. Assalamualaikum, Pak Haji. Hanidah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Morning. Salam duha, Pak Haji. Waalaikumsalam. Salam duha. Tahniah awak yang buat 4, 8, 10, 12. Bagi tips sikit selalu macam mana nak jadikan insan yang bertakwa yang terbaik di sisi Allah. Soalan ni. Azmi betul-betul nak ke? Betul-betul nak takwa terbaik di sisi Allah. Banyakkan solat sunat. Percaya kata tu. Kalau sebelum ni buat solat wajib pun ada yang tertinggal. Sekarang pastikan solat sunat 2 rakaat je. Solat sunat. Semua solat sunat buat. InsyaAllah Azmi akan dapat tahap ketakwaan yang tinggi. Solat sunat banyak. Solat sunat. Bermula daripada subuh. Solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian solat subuh, solat wajib. Kemudian solat duha sekarang. Boleh buat 2 rakaat. Buat 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh. Tapi start dengan 2 dulu. Solat sunat, duha sekarang. Jadi ada 2 dah solat sunat. Solat sunat fajar, solat sunat duha. Ini untuk takwa. Kemudian solat qabliyah ba'diyah. Zuhur, 4 sebelum zuhur, 4 sebelah zuhur. Qabliyah ba'diyah. Asar setengah ulama kata tak ada solat sunat. Ada ulama kata ada solat sebelum solat asar 4 rakaat. Kalau nak buat boleh. Kemudian maghrib. Selepas maghrib solat sunat 2 rakaat selepas maghrib. Ba'diyah. Kemudian Isyak buat 2, qabliyah 2, ba'diyah 2. Kemudian malam buat tahajud. Buat tahajud 2 atau 4 atau 6 atau 8 atau 10 atau 12. Kemudian buat witir 1 atau 3. Begitulah setiap hari. Dan itu solat-solat sunat yang ada waktu. Ada solat sunat yang tidak ada waktu. Anytime you boleh buat. Kalau duha tak boleh buat petang, tak boleh. Kalau tahajud tak boleh buat petang, tak boleh. Tak boleh buat pagi, tak boleh. Kena buat awal pagi macam tu. Kalau solat iringan, qabliyah ba'diyah, you kena buat beriringan. Sebelum buat tahajud, buat solat sunat dulu. Itu tips secara ringkas lah. Cepat tu Atuk beritahu tu. Tapi solat-solat yang tak ada waktu, macam solat wudu. Setiap kali ambil wudu, buat 2 rakaat. Saja aku solat sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kerana dia ada sirah ni. Solat wudu ni dia ada sirah. Selalu Atuk beritahu cerita ni. Apabila Isra' Mi'raj, Rasulullah dengar tapak kaki Bilal di syurga. Apabila Rasulullah balik ke Mekah, Rasulullah panggil Bilal. Ya Bilal, aku dengar tapak kaki kau di syurga. Apa amalan kau? Sehingga sebelum kau meninggal, tapak kaki dah aku dengar. Maknanya dia dah masuk syurga. Bilal kata, ya Rasulullah, aku hanya amalkan setiap kali ambil wudu, aku solat sunat wudu. Jadi kita buatlah yang tu. Itu contoh. Setiap kali, tak kira lah kita kita tak nak solat pun kita ambil wudu. Itu Rasulullah sunnah. Saja-saja ambil wudu. Boleh. Bila ambil wudu, solat 2 rakaat. Ambil wudu, solat. Nak baca Quran, ambil wudu, solat 2 rakaat. Saja-saja nak pergi kerja, ambil wudu. Boleh. Ambil wudu 2 rakaat. Itulah Azmi secara ringkas bagaimana nak takwa. Sebab bagi orang yang solat sunatnya yang sempurna, solat wajib lebih sempurna. Itu yang lebih penting. Itulah. Itu Atuk bagi tu memang syak lah kalau boleh amalkan, insyaAllah. Terima kasih tu. Tok Mak tips. Semoga dihargai. Amin. Terima kasih Intan. Terima kasih banyak. Intan, umrah ni ialah perbuatan. You kena ingat. Perbuatan dengan hati. Mulut kena jaga. Jangan komplain. Jangan komplain. Daripada rumah lagi jangan komplain. Jangan bercakap benda tak baik. Daripada rumah lagi kena jaga. Ada banyak sejarah. Ada orang, aku kalau pergi Mekah, kalau tu Arab kasar dengan aku lepuk lah. Memang pergi sana lepuk lah. Memang lepuk lah. memang pukul orang. Kena jaga mulut. Jaga mulut, jaga hati, jaga perbuatan. Jaga perbuatan tu, masa tawaf tu, jaga bahu. Bahu sentiasa
Direct 90 darjah dengan Kaabah. Nah, masa Syair, Safa Marwah, lari mengikut Siti Hajar lari. Dia ada lampu hijau. Bila sampai kat lampu hijau tu, kau berlari laju sikit. Begitulah. Pergi balik. Itu secara ringkas lah, secara ringkas. Tapi soal-soal bacaan ni jangan stres sangat. Sebab dari segi umrah ni hakikatnya dia niat, dia rukun dia niat, kemudian perbuatan. Perbuatan. Ada wuduk lah, kena ada wuduk. Itu je. Yang lain tu semua kilah ulama lah. Rasulullah pernah masa tawaf dia dengar di hadapan dia ada seorang hamba Allah sedang tawaf tapi baca Ya Karim. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Jadi Rasulullah dengar. Rasulullah pun ikut. Ya Karim, Ya Rasulullah ikut. Jadi dia ni berpaling belakang. Dia tengok ada seorang pemuda yang kacak mengajuk dia. Hajuk Ya Karim. Jadi dia kata, kenapa kamu merajuk aku? Kau kena ikut aku. Kenapa kau ikut? Sedangkan aku nak tawaf ni. Dia kata aku datang nak tawaf ni. Aku datang sini. Aku tawaf cara akulah. Aku datang sini dan aku tak pernah jumpa Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah kata, akulah Rasulullah. Oh, itu dia menangis tu. Dia menangis boleh peluk Rasulullah dekat semua. Mana Ya Karim je. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Atau doa-doa lain lah. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin pun boleh. Boleh. Dan doa-doa mudah yang tak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan stres. Pasal buku tebal apa semua itu sunat je. Kalau ingat bagus. Bukan tu kata tak bagus, itu yang terbaik. Tapi jangan stres. Baca gagak-gagak tak faham lah apalah, mana entah ke mana. Baiklah you baca, you faham mana. Baca doa Nabi Yunus. Macam tu lah. Macam contoh tadi, Rasulullah baca Ya Karim je. Ya Karim. Di antaranya lah. Di antaranya. Ya Rahmat, terima kasih. Tips. Mudah saya silakan. Terima kasih. Tasbih kena ada yang 7 biji. 7 biji. Kadang-kadang kita terlupa. Aku ni 5 ke 4? 5 ke 4? Bermula mesti daripada Hajarul Aswad lah. Ada garisan di situ. Ada lampu hijau. Daripada Hajarul Aswad di sini, di sana tu, ada lampu hijau. Traffic light. Jadi bermula daripada situ. Bermula daripada situ. Kemudian adalah nanti setiap kali sampai kat tangan kepada tu. Sampai ke Yamani, sudut Yamani, sudut Syam. Apa tu nak solat belakang makam Ibrahim, hijab Ismail. Kalau kesempatan tu semua tu boleh buat lah. Tapi itu tak termasuk dalam umrah. Itu termasuk dalam sunat-sunat semasa kita buat umrah. Yang pentingnya tawaf 7 kali. Bermula daripada miqat, kemudian sampai tawaf 7 kali, kemudian syair 7 kali. Kemudian tahlul, itu saja. Raika mudah je. Rosnani, ya. Assalamualaikum Ustaz. Mana nak istiqamah dalam setiap malam? Ustaz, macam mana nak istiqamah? Panggil atuk. Atuk bukan Ustaz. Bukan Ustaz. Atuk ni atuk engkau lah. Atuk engkau. Macam mana nak istiqamah dalam setiap malam untuk solat tahajud? Itu kita kena berdoa kepada Allah. Sebelum tidur, nak tidur, ambil wuduk. Tidur dalam keadaan berwuduk. Berdoa sentiasa minta. Selepas solat, minta dengan Allah. Ya Allah, bangkitkanlah aku untuk aku solat tahajud. Kena minta. Minta insyaAllah. Tapi apabila Allah bagi, jangan kau tak bangun. Allah bagi, Allah penatnya, menyantuknya. Tidurlah, sambung sikit lagi. Habislah. Itu menanglah syaitan. Habislah. Amalan sunat, buat sikit-sikit. Semoga konsisten. Tambah lagi amalan sunat lain. Baik. Cantik. Yang pentingnya, Intan, ada ustaz tu pesan, ataupun setuju dengan dia. Buat solat qada banyak-banyak. Sebab solat wajib ataupun amalan ni dibuat di Mekah ni, 1 rakaat sama dengan 100,000 pahala dia. Pahala dia 100,000. Jadi kalau Intan rasa-rasa ada tertinggal lah solat masa muda-muda dulu, maka buat banyak solat qada. Sebab pahala 100,000 tu bukan senang. Sebab 2 hari 1 juta, 2 hari 1 juta, 2 hari 1 juta. Jadi boleh cover cepat. Ini pesan. Atuk setuju pesan dia ni. Atuk pun tak terfikir dulu.
Jadi buat solat qada. Buat solat 5 waktu tu qada. Qada. Mana buat 5 waktu wajib, buat qada. Buat 5 waktu, buat qada. Jangan tinggal di Mekah, Madinah. Kalau di Mekah, 100,000. Kalau di Madinah, 10,000 kali ganda. Intan. Itu Atuk nak bagi tips. Atuk nak bagi tips. Atuk pun tak pernah, tak sempat buat dulu. InsyaAllah lah, kalau pergi sekali lagi Atuk akan buat. Sebab untuk cover qada kita. InsyaAllah akan cepat qada. Itu cantik dapat tips tu. Jarang Ustaz bagi tahu. Ya, Intan Kamaria. Salam sahabat. Ya, sirna. Moga ditambahkan rezeki. Amin. 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 Terima kasih, syukur. Jaga tertib bercakap perbuatan. Bagus tu. Ramai bagi tip tu. Ramai. Rahmat. Tengok gak nak ke Mekah. Tapi macam mana belum ada rezeki. Modal tak cukup. Tak apa. Berusaha. Berdoa. Berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku. Angkatkanlah aku menunaikan umrah. Tak payah minta rezeki. Kalau Allah nak angkat pergi umrah, Allah dah tahu dah. Kena adakan duit, buat rezeki. Macam tu. Tapi kena minta nak pergi buat umrah tu. Kena minta. Minta. Tu, saya baru-baru saya menangis. Terisak. Minta ampun dekat mak saya. Minta ampun kat mak. Rahmat. Itu kena, mana mak ingatlah tu. Kau kena buat sesuatu untuk mak. Baca Yasin ke, sedekah ke untuk pahala sampai kepada mak. Biasanya itulah ulama kata. Bila kita ingat pada seorang, kita cuba sedekah, buat sesuatu yang baik untuk dia. InsyaAllah. Niat tu dah lama dah. Niat dah lama dah. Itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, sirna. Rahmat Keras Design. InsyaAllah. One day, rezeki Allah kita tahu. InsyaAllah. Biar ada dalam hati kita. Sirna, InsyaAllah. Doakan. Rahmat Design. Semoga kita juga dapat jejak ke sana. Amin. Sama-sama kita pergi ramai-ramai sana. Ya Allah, betul tu. Betul, Sirna. Terima kasih tu atas semua tip dan nasihat. Itulah sedikit-sedikit pengalaman. Jadi bagi orang yang buat umrah, di antaranya yang jarang Ustaz bagi tahu ialah perbanyakkan solat sunat qada. Solat sunat qada. Sebab kalau kita solat sunat biasa banyak pun, qada kita tak habis. Atuk setuju pendapat ulama ni. Dia kata banyakkan solat qada semua sebab pahala dia berganda. Sebab kalau kita banyak solat sunat tu bagus, solat sunat banyak bagus. Tapi apa ni yang qada macam mana? Tertunggak macam tu lah. Jadi buat qada. Intan, terima kasih tu atas nama semua. Terima kasih. Kita buat Intan. Umur makin meningkat, mati makin dekat. Bagaimana dengan amal? Bertambah ataupun tidak? Cuba soal diri kita. Umur makin meningkat, bermakna mati makin dekat. Bagaimana dengan amal? Bertambah ataupun tidak? Allahu Akbar. Kita tahu kan? Kita tahu sendiri. Kita tahu sendiri. Sebab itulah beramal tu satu hal dah. Yang sudah beramal pun tak tentu lagi Allah terima. Sebab tu Atuk katakan di awal tadi, selepas solat ataupun selepas apa-apa ibadat pun minta dengan Allah, ya Allah, terimalah ibadatku ya Allah yang serba kekurangan, ya Allah, terimalah solatku yang tidak khusyuk ni ya Allah. Kena minta. Ya Allah, jangan tolak solatku ya Allah. Aku tak mampu ya Allah nak buat lebih lagi sekadar sekarang ya Allah. Minta ya Allah, ya Allah. Sebab kita kena ingat, kita masuk syurga ni bukan kerana ibadat kita. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Marlboro. Ya tu. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Bayangkan, apabila ditimbang di padang mahsyar, dosa lebih berat daripada pahala, maka masuk neraka. Tapi setelah habis dosa, masuk syurga balik. Tapi kalau pahala lebih berat daripada dosa, masuk syurga. Bagaimana dengan dosa tu? Sepatutnya kena seksa dululah, habiskan neraka dulu. Habiskan dosa dulu, baru masuk syurga. Tapi Allah sayang kita. Dia kata apabila berat saja pahala, dosa itu terhapus. Inilah. You jangan fikir berat dosa masuk neraka, berat pahala masuk syurga. Betul, yang dosa tu macam mana? Yang dosa itulah rahmat Allah. Allah bagi rahmat kepada kita. Ya, Rosnani. Saya telah pun dipilih oleh Allah menjadi tetamunya. Walaupun ketika itu duit cukup-cukup je. Tapi Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Labbaik Allah. Malabbaik. Itulah. Jadi umur semakin meningkat. Mati semakin dekat. Bagaimana dengan amal? Bertambah atau tidak?
Jadi bagi anak cucu atuk yang dalam program ini, sebab tu program atuk ini sebenarnya tidaklah dalam bentuk tazkirah ke apa, tidak. Atuk lebih fokus kepada mengajak. Mengajak beramal dengan sekadar ilmu yang kita ada. Ini yang penting. Ada orang ilmu banyak tapi tak buat. Allah sayangnya dia. Jadi dapat ilmu yang sedikit. Katakanlah contoh solat sunat duha. Contoh kan solat sunat. Atuk beritahu niat dia saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Itu saja. Tapi kena ambil wuduk lah dulu. Jadi kalau tak pernah buat solat sunat duha, buat sekarang. Sebab atuk dah bagi tahu ni. Atuk ajak buat sunat duha. Buat 2 rakaat dulu. Kemudian buat 4. Kemudian lepas pada dah ada kemanisannya, buat tambah lagi. Jadi solat sunat duha, solat sunat ni sama saja, hanya berbeza niat je. Apa solat pun solat ni ialah hanya berdasar kepada niat saja. Yang lain sama 2 rakaat. 2 rakaat kecuali witir. Witir ni dia ganjil. Solat sunat witir ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Macam tu. Allah bagi sedap tu. Allah bagi sedap. Marlboro. Jadi itu sedikit tak apa. Macam hari ini tahu sedikit je. Tak apa. Tahu sedikit tapi terus buat. Ini sikap yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah sentiasa menanti Jibril datang bawa wahyu. Apabila Rasulullah Jibril sedang menyampaikan, ya Allah perintahkan Jibril sampai kepada Rasulullah. Senyap. Kemudian apabila Rasulullah bangkit, Rasulullah beritahu kita disunatkan solat sunat duha 2 rakaat. Contoh begitu kan, ada wahyu macam tu. Dan sahabat Rasulullah terus buat daripada hari itu juga terus buat. Tidak tanya kata kenapa buat solat sunat, apa yang dapat. Allah penat lah macam-macam, solat wajib kena buat, solat sunat kena buat. Tak ada. Sahabat Rasulullah tak ada macam tu. Sedangkan dia orang awal tau. Dia orang awal. Dia apa ni dari segi tauhid dia. Tapi dia dengar saja wahyu sampai, Rasulullah menyampaikan, dia terus buat. Jadi kita pun harus begitu jugalah, berharap sangat kepada sesiapa yang boleh solat sunat, jangan tinggal duha. Duha ni daripada pukul 7.45 sehingga 12.30. Contoh. Perbanyakkan. Kalau nak ikutkan sibuk dunia ni tak habis. Tapi sementara. You sibuk macam mana sehingga you tinggal solat, itu satu penyesalan yang besar. Jangan kerana dunia you tinggal solat. Tak kira lah solat sunat atau wajib. Tak sempat lah solat hari ni, buat wajib je lah. Kau dah rugi. Sebab solat duha hari ni, besok solat duha lain dah. Solat duha hari ni sudah terlepas. Sebab itu Rasulullah dia qada. Apabila kata kalau Rasulullah tak sempat solat sunat duha, dia qada solat sunat duha. Pada Rasulullah semua solat adalah wajib. Tak ada sunat. Hanya kepada umatnya saja yang wajib 5 waktu. Pada Rasulullah semua wajib. Sebab itu Rasulullah solat malam sehingga bengkak kaki. Tahajud Rasulullah sehingga bengkak kaki. Kita tak mampulah buat sampai bengkak kaki. Kita aja bangun, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Sajaku solat sunat tahajud 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Sudah. Buat 2 rakaat. Kemudian sambung tidur. Itu yang disayangi oleh Rasulullah SAW. You bayangkan, umat Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa. Lepas tongkat jadi ular. Mukjizat Nabi Musa. Terpancup air daripada bukit. Tetapi umat Nabi Musa masih lagi tidak beriman dengan Nabi Musa. Tidak lagi mengikut dengan Nabi Musa. Tapi kita umat Rasulullah, kita tak pernah lihat wajah Rasulullah. Umat Nabi Musa melihat wajah Nabi Musa pun tak ikut. Kita ni akhir zaman ni, kita tak pernah lihat, kita tak pernah dengar suara Rasulullah. Kita hanya tahu melalui Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu Rasulullah pada satu masa dia mengadap bersama sahabat. Dia kata dia rindu kepada umatku. Apabila Rasulullah kata rindu kepada umatku, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan kami ni ada semua. Kamu ni ialah sahabatku. Aku rindu kepada umatku yang beribadah, yang solat, tetapi walaupun dia tidak pernah melihat wajahku, walaupun dia tidak pernah mendengar suaraku, tapi dia patuh kepada ajaran Islam. Dialah umatku yang aku rindu. Aku menunggunya di pintu syurga.
Aku menunggu dia di syurga. Ni Rasulullah sebut khusus kepada umat kita ni. Orang yang tak pernah melihat wajah Rasulullah, tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Rasulullah tunggu khusus umat dia di pintu syurga. Rugilah kita tak nak pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah sedang menunggu. Jalannya cukup mudah. Solat, jalan cukup mudah. Solat sunat, jalan cukup mudah. Puasa bulan ni, puasa bulan Ramadan. 23 Mac ni puasa bulan Ramadan. Tapi tambahkanlah solat, puasa sunat, Isnin Khamis. Puasa lagi puasa-puasa lain. Yang perempuan tu kena gantilah puasa. Kan? Keluar zakat, sedekah. 2-3 hari lepas Atuk kata, sedekah ni biar konsisten. RM1 satu hari. RM1 satu. Sebab RM1 ni ikhlas. Kalau RM100 korang ikhlas, okey, bagi RM1 satu hari. Tapi pastikan everyday RM1 non-stop. Sebab Rasulullah kata, biar sedikit tetapi sentiasa bersambung amalan kita. Itu pesan Rasulullah. Jangan kata malu bagi sikit. Apa kata? Malu apa? Itulah contoh kita. Jadi umur makin meningkat, mati makin dekat. Bagaimana dengan amal kita? Bertambah ataupun tidak? Soalah diri kita. Tapi ramai yang kita lihat bila pergi birthday apa semua. Apa hadiah aku dapat? Apa ni nak bagi? Apa abang nak bagi hadiah kat saya? Apa ni? Ibadat lah yang paling penting. Ya Rasulullah ni, untuk yang nak pergi umrah atau haji, kena rajin buat solat sunat supaya akan diamalkan bila di sana nanti. Betul lah tu. Terbaik tu infak. Marlboro. RM1 satu hari. Tak boleh kan? Marlboro. Masih tak mampu ke RM1? Jangan banyak. RM1 satu. Sebab yang kita nak pentingkan di situ, RM1 satu hari ni, bukan jumlahnya. Tapi keikhlasannya. Keikhlasan dan konsistensi. Sebab Rasulullah nak tu. Konsistensi Rasulullah nak. Rasulullah pun dalam soal ibadat, Rasulullah nak konsistensi. Jangan hari ni rajin solat waktu, solat sunat apa tu, kemudian 3 hari tak solat. Rasulullah tak nak macam tu. Rasulullah tak nak. Dia nak konsistensi. Itu yang Rasulullah nak. Jadi kita buat mengikut apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita buat. Umur bertambah, umur semakin bertambah, jangan biarkan dosa pun semakin bertambah. Ini satu masalah lagi. Umur bertambah, tapi dalam masa yang sama, dosa pun bertambah. Na'udzubillah min zalik. Berat ni. Dosa bertambah. Hayat semakin berkurang. Jangan biarkan iman pun berkurang. Guana kamu. Umur semakin bertambah, tapi membiarkan dosa juga bertambah. Dosa bertambah ni, bukan kata tunggu you buat jahat tau. Jangan tunggu you buat maksiat saja dosa bertambah. Kalau you tak solat pun dosa bertambah. Kalau tak solat 5 waktu sehari, tambah 5 dosa. 5. You tak solat pun dosa bertambah. You tak solat. Sebab tu orang tak solat ni tak boleh. Sebab solat itu wajib. Bukan kata saya dah lama dah tak mencuri, jadi saya dah tak ada dosa. Betul lah, dosa mencuri tak ada. Dosa solat kau macam mana? Macam mana dosa solat kau? Kalau kau tak solat, berarti dosa kau meningkat. Multiple. Bayangkan. Allahu Akbar. Bila nak selesai? Bila nak qada? Jadi umur semakin bertambah, jangan biarkan dosa solat juga bertambah. Dosa solat kita bertambah. Jangan biarkan. Apa arti? Jangan tinggal solat. Cover dulu. 5 waktu cantik. Mana dosa solat sudah tidak ada. Kemudian tambah dengan sunat-sunat. Boleh tak saya buat sedekah subuh setiap hari, cukup sebulan duit saya sedekah pada tapi? Boleh. Masuk ke dalam tabung, konsisten, boleh sangat lah tu. Cantik sangat rasanya. Cantik. Jadi umur semakin bertambah, jangan biarkan dosa pun ikut bertambah. Hayat semakin berkurang, jangan biarkan iman kita berkurang. Allahu Akbar. Takut ni. Iman kita berkurang. Iman kita berkurang. Kita ni dalam hidup kita tua, tambah tua itu pasti. Tak ada orang boleh menahan tua. Melambat boleh. Melambat boleh. Tapi tua itu pasti. Tak apalah. Ada artis umur 50 lebih. Wah, masih ganteng. Ganteng kat foto. Cuma pergi tengok face to face. Berkedut juga bro. Berkedut yang dia tunjuk muka je. Yang tak lain berkedut.
Jangan cakap lah. Kalau dah 50, 60, berkedut. Berkedut. Tu muka je. Dia tunjuk muka je. Kan? Jadi, tambah tua itu pasti. Tambah umur berarti tambah tua. Itu pasti. Itu pasti. Sudahkah amal bertambah? Ini yang menakutkan kita. Sebab tu atuk ajak sangat. Supaya bermula dengan solat sunat duha dulu. Siapa yang tak pernah buat, Taib bagi tahu macam mana nak solat sunat duha tu. Jangan malu. Jangan malu. Kita belajar. Dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, inilah taman-taman syurga. Apa makna taman syurga majlis ilmu? Iaitu untuk membawa kita ke syurga. Bagi orang yang tak tahu, bila dia belajar, dia dapat 2 pahala. Satu, dia hadir dalam majlis ilmu. Yang kedua, dia faham mengenai sesuatu amalan yang baik. 2 pahala dia dapat apabila hadir dalam majlis ilmu. Kemudian kalau dia beramal pula, 3 pahala dapat. Kemudian kalau dia suami, ajak isteri pula buat, 4 pahala dapat. Kemudian kalau dia ada anak, buat lagi, 5 pahala dapat. Gandakan pahala kita. Jadi sudahkah amal kita bertambah, pahala kita bertambah. Kita cuba buatlah. Atuk pun buat juga. Buat juga, tua-tua pun buat juga. Tambah tua itu pasti. Minum dulu. Ada sahabat tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang terbaik itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya." Ini hadis riwayat oleh Tirmizi 2251. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Itulah orang baik. Orang bertuah. Tok baca solat sunat tahajud. Tok baca solat sunat tahajud. Bolehkah baca surah yang pendek? Boleh. Tak baca pun tak apa. Tapi Al-Fatihah kena baca. Nur. Solat sunat ni, baca surah itu sunat. Kalau tak baca pun tak apa. Kalau tak ingat lah. Kalau ingat rugilah tak baca. Kurang markah. Apa ni? Okey, soalan ni aku nak kaitkan. Kita lepas kita ambil wudu, kita solat tahajud. Yang tahajud lah. Allahu Akbar. Dalam hati kita saja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Taala. Kemudian kalau kita boleh baca surah doa Iftitah, kita bacalah Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukan. Kalau tak boleh tak apa. Terus pergi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai habis. Kemudian bila habis tu kita ingat qul huwallah saja. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah sampai habis. Kemudian rakaat. Rakaat. Subhanallah azim wa bihamdi subhanallah azim subhanallah. Kemudian sujud subhanallah alam subhanallah alam. Sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua buat macam tu juga. Siap. Dah boleh pergi tidur dah. Dah boleh. Nak baca qul huwallah rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua, boleh. Tak nak baca, boleh. Mudah sangat. Mudah sangat. Ya, boleh buat no. Tapi apabila kau mulai solat, dia akan ada nikmat tau. Inilah hidayah daripada Allah. Malaikat akan datang bantu kita. Orang yang solat ni, orang yang ditakuti oleh syaitan. Syaitan cukup takut. Sebab solatlah penghulu. Tiang agama kita, penghulu. Bila kita solat, maka hancurlah syaitan. Kita solat. Sebab itu solat ini adalah pendinding kepada maksiat. Solat ini, maksiat itu bermakna kerja-kerja syaitan lah. Boleh no? InsyaAllah no. Buat tahajud. Cantik. 2 rakaat. Bukan lama. Tak terjejas pun tidur. Pukul 3 pagi bangun. Solat sunat 2 rakaat. Allahu Akbar. Saya aku solat sunat tahajud 2 rakaat. Lepas tu terus baring. Jangan kata dah kena wudu, payah nak tidur. Tak. Allah bagi senang je tidur. Lepas solat tu kita rasa senang. Ya Allah, aku sudah tunaikan solat tahajud. Sebab masa solat malam ni, keadaannya sungguh tenang. Bunyi cengkirik je. Kalau di kampung tempat atuk ni, bunyi apa? Bunyi tupai-tupai je. Macam tu. Sungguh tenang. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala orang lain sedang tidur, kita bermunajat kepada Allah. Itulah kelebihan orang tahajud. Hebat tahajud. Terima kasih banyak tu. Atas pengusaha ilmu. Yang penting mulai buat. Jangan tak buat. Kalau dah tahu ni kena buat. Paksa diri. Kena paksa. Ibadat kena paksa diri. Macam kau makan lah.
Kalau tak paksa makan, kau mesti lapar. Tak lalu Datuk. Kena paksa makan. Pergi hospital dia cocok. Dia paksa, dia bubuh. Ya, bubuh susu ikut hidung lah, tebuk perut lah. Apa. Sebab apa? You mesti kena makan. Itulah, kita beribadat pun begitu juga. Begitu juga. Jadi, Rasulullah bersabda, orang yang terbaik ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kalau sebalik daripada sabda Rasulullah ini ialah, orang yang buruk ialah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh ya Allah. Orang yang seperti ini. Kita minta jauh. Okey, kita belum lagi membaca surah Al-Fatihah. Semana biasa dalam agenda kita dalam buat bicara Quote of the Day bersama dengan Atuk, kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Anda semua niat begitu kepada kedua ibu bapa kita, semua rasul-rasul, semua nabi-nabi dan Tok Ki kita Nabi Adam AS. Disampai juga kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal, mertua, dan kepada diri kita dan isteri-isteri atau suami, isteri-isteri, anak-anak, menantu, jiran-jiran, guru-guru kita, muslimi, muslimat, mukmini, mukminat yang masih hidup yang telah mati, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Ya Allah, sampaikanlah jika ada pahala hasil daripada bacaan kami itu, sampaikanlah kepada orang yang telah kami niatkan tadi. Termasuk juga rakan-rakan kami yang berada dalam Quote of the Day bersama dengan Atuk Syed Haris. Sampaikanlah ya Allah. Amin. Amin. Quote of the Day kita hari ini. Umur kita meningkat. Bagaimana dengan ibadah kita? Kata bijak Islam, usia masa muda dan hari tua. Usia. Semoga dengan bertambahnya usia menjadikan kamu insan yang mulia, semakin disayang Allah dan menyayangi Allah. Semakin umurnya berkah, pahalanya bertambah. Segala urusan dipermudahkan Allah. Dimudahkan Allah. Itulah yang kita nak. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan hasil daripada usia kita. Usia yang meningkat. Semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita. Dulu Atuk tak faham. Bila mak merungut, bapak merungut. Sekarang kita tua, kita pun tahu. Semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita. Kerana Allah sedang mengajar kita bahawa pautan hati dengan makhluk sentiasa menghampakan. Namun, hati yang berpaut kepada Allah tiada pernah mengecewakan. Ini terjemahan Al-Quran ni. Surah Luqman, ayat 22. Jadi, sesiapa yang berpaut kepada manusia, semesti dia akan mengecewakan. Maka berpautlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah mengecewakan umatnya, makhluknya, umatnya. Semakin bertambah usia kita, semakin sensitif perasaan kita kerana Allah sedang mengajar kita bahawa pautan hati dengan makhluk sentiasa menghampakan. Namun hati yang berpaut pada Allah tiada pernah mengecewakan. Mungkin kita akan rasa sedih sekejap sebab kita tak faham apa yang Allah nak beri. Sebab tu hidup ini ujian. Semua ujian Allah, ujian tu dalam berbagai bentuk. Ada ujian sedih, ada ujian suka. Suka pun ujian juga. Jangan kata, aku hidup senang lenang ni, kaya raya. Itu ujian. Ujian. Ujian is not free. It's not free. Life is not free. Every second count. Atuk selalu sebut, every second count your life. Kiri kanan dicatat. Dibuka di pada mahsyar nanti catatan hidup kita. Apa yang kita buat. Sebab tu kalau tak nak dosa kita dipaparkan di pada mahsyar, kena banyak bertaubat. Dan betul, orang yang sentiasa bertaubat, jika taubat ni diterima, semua paparan dosa erase. Kosong. Yang ada ialah pahala je. Senarai pahala je. Itu kita kena sentiasa. Jadi kalau tidak, malu kau. Apa yang kau buat, mencuri rambutan, apa semua, kau buat jahat-jahat, semua akan dipaparkan di pada mahsyar nanti. Tapi kalau kita bertaubat, insya-Allah, bila Allah ampunkan, benda itu iris.
Hapus. Jadi akan keluar yang pahala-pahala saja. Sebab tu kita kena beristighfar. Sentiasa beristighfar. Bertaubat. Tu apa? Sentiasa bertaubat. Jangan bertangguh-tangguh. Sebab nanti dibuka daripada Masya Allah, malu. Malu lagi, masuk neraka lagi. Banyak. Banyak kena. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Tu apa? Tu apa? Bertambah umur. Adakah amalan juga bertambah? Terima kasih segala info tazkirah pagi ni. Semoga mendapat keberkatan. Amin. Amin. Nenek cantik. Nenek cantik. Kita kena ingat. Kalau tak nak, kalau kita berhasrat, nawaitu lillahi ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa kita, maka kita beramal. Termasuk dari antaranya kita beristighfar. Selain daripada zikir-zikir, banyak zikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Banyak zikir-zikir yang boleh menghapuskan dosa. Tapi istighfar juga salah satu daripada yang boleh menghapuskan dosa. Harapannya supaya di pada mahsyar nanti dosa kita tidak dicatat, tidak dibaca. Benar Abang Haji. Kita takut, malu. Oh, di dunia dia dipuji apa semua. Tengok di akhirat, menipu tu, menipu ni. Oh, takut. Takut bro. Takut. Benda itu menakutkan kita. Jadi banyak beristighfar. Kita hidup. Jangan bersedih jika hatimu berkurang. Bersedih itu ketika umur berkurang, tapi amal tidak juga bertambah. Jangan bersedih kepada rezeki yang tak banyak. Jangan bersedih kepada rezeki yang tak banyak, yang berkurang ke. Tapi bersedihlah ketika umur berkurang, tapi amal tidak juga bertambah. Ada orang sedih aku sekarang dengan suamiku. Kenapa? Teruklah, makan pun tak cukup apa semua. Ibadat macam mana? Tak tahulah. Semayang tak tu. Itu yang tak betul. Sebab Allah sedang menguji susah di dunia. Tapi kamu tidak ambil kesempatan. Berdoa kepada Allah. Itu yang silap. Alhamdulillah. Tu pun dah bersin dah. Bersin dah. Ya Jannah. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Ya Haji. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi bersedihlah. Semua kita musabah diri. Adakah hidup kita, umur kita sekarang ni banyak amal ke? Banyak dosa. Cuba fikir. Sebab itu Allah SWT memasukkan umat Nabi Muhammad dengan rahmatnya. Sebab Allah tahu dah, kita ni banyak dosa. Banyak dosa. Rugi jika umur semakin meningkat tapi amal kebajikan tidak bertambah. Tu Abah, cantik tu Abah. Rugi. Orang rugi. Kalau berniaga di dunia pandai, nak untung je. Pasal umur kita, berniaga umur, tak nak untung. Rugi. Banyak rugi. Terlalu banyak rugi. Tahun berganti-ganti. Setiap tahun berganti, usia berkurang. Dosa bertambah, sedangkan ibadah masih begitu saja. Rugi jika umur semakin meningkat, tapi amal tidak bertambah. Rugi. Rugi kita. Jadi apa yang amalan-amalan? Tadi rakan-rakan kita dah minta tips. Minta tips sedikit. Apa amalan-amalan yang boleh membawa kita lebih takwa, lebih dekat kepada Allah SWT. Tidak ada lain ialah solat. Pasti kau solat di awal waktu, solat di masjid lagi cantik, berjemaah di masjid, dapat takbir yang pertama daripada imam, dan solat-solat sunat. Itulah paksi. Dan semua yang lain ikut. Apabila kita solat waktu tepat, ikut imam, atau kita sendiri jadi imam, kemudian disusuli dengan solat sunat, yang lain akan ikut. Sedekah ikut, amalan sedekah. Puasa ikut, zakat ikut, sekadar kita ada. Berbuat baik ikut. Semua akan ikut. Sebab dia berpaksikan kepada solat tadi. Sebab solat ini ialah bako menyimpan semua pahala. Kalau tak ada bako, pahala nak tak mana? Terkawal-awal. Sebab itu apabila di pada mahsyar nanti disemak solat dulu. Disemak bako solat dulu. Pahala besar. Bako ada tidak? Kalau bako pun tak ada, dia tak semak dah yang lain. Tak semak dah. Undur diri dulu. Saya sambung atau kembali sehat. Amin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Jadi solat itulah intipati kepada takwa kita kepada Allah. Sebab solat ini, apabila kita solat, apabila kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada dah. Kita buang dah dunia. Masa kita solat, kita sudah buang dunia.
Kalau kita pangkat besar, kita buang dah pangkat. Kalau kita ada harta banyak, kita sudah buang harta. Kita hanya menghadap Allah. Allahu Akbar. Itu kita buang dah semua. Kita buang dah kita menghadap Allah. Kita menghadap Allah. Kita sedang menghadap Allah. Kita buang semua. Itulah kita lebih khusyuk dan lebih takwa. Kita terus kita kata mungkin ini solatku yang terakhir. Allahu Akbar. Minta dengan Allah. Sebab masa kita solat lah, terutama masa sujud, kita balik hampir dengan Allah SWT. Bukan masa berzikir, bukan masa bersedekah, bukan masa puasa, tidak. Yang paling hampir kita dengan Allah SWT ialah dalam solat. Dan berdialog kita dengan Allah ialah dalam solat. Setiap bacaan solat kita, Allah mendengar. Allah menjawab. Kita memuji Allah. Kita berdoa dengan Allah. Macam dalam surah Al-Fatihah. Kita berdoa dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang besar. Doa yang besar. Dan itulah doa yang pertama yang diajar kepada manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Mereka ulama, jalan yang lurus ini ialah jalan yang sampai kepada melihat Allah SWT. Itu ihdinas siratal mustaqim. Bukan setakat jalan yang ditunjuk kepada nabi-nabi, rasul-rasul, tapi jalan yang ditunjuk akan menuju kepada Allah SWT. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Besar tu doa kita. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita tak perlu dah benda lain. Tak perlu. Kita tak risau dah pakat tak naik, hidup sederhana. Kita tak risau dah. Sebab yang kita nak ialah ihdinas siratal mustaqim. Allah ajar tu. Allah ajar tu. Berapa besar pakat kau, berapa besar kedudukan kau di dunia, Allah tak pandang semua. Benda dunia, pangkat, darjat dunia, tidak ada persoalan di alam barzakh dan di pada mahsyar. Engkau siapa? Aku agung. Aku presiden. Aku Perdana Menteri. Oh, no question for you. You solat or not? No. Kena bakar. You solat or not? Kena bakar. Itu je soalan dia. Tapi kalau kau pakat besar, kau kaya, kau solat, kau sedekah, itu terbaik. Itu terbaik. Terbaik. Tapi yang paling sedih dah lah kau miskin. Apa kenana tak solat pula. Itu paling teruk. Paling teruk. Tapi kita hidup secara bersederhana cara kita. Jadi cukuplah untuk hari ini. Atuk berdoa semoga sedikit sebanyak yang Atuk sampaikan ini akan memberi kebaikan, manfaat kepada cucu Atuk, supaya kita beribadat kepada Allah SWT. Jadi cukuplah saja, kita sambung lagi insya-Allah esok lagi. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.